wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam PDBR Sains dan kali ini tajuk yang kita akan belajar ialah kemahiran saintifik. Fokus kita ialah kemahiran proses sains bersepadu. Objektif menjadi kita pada kali ini, murid-murid dapat menganalisis 3 hingga 6 kemahiran proses sains bersepadu dengan betul. Kriteria kejayaan kita pada kali ini, murid-murid dapat membanding bezakan kemahiran proses sains berikut. Pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kedua, mentafsir data. Ketiga, mendefinisi secara operasi. Keempat, mengawal pembeli ubah. Kelima, membuat hipotesis. Dan yang keenam, mengeksperimen. Baiklah murid-murid, dalam video yang lepas, murid telah belajar berkenaan KPS bukan? Itu merupakan KPS asas, iaitu 1 hingga 6 kemahiran proses sains awal yang murid-murid perlu belajar daripada tahun 1 hingga tahun 3. Bermula pada tahun 4, murid-murid akan ditambah lagi dengan 6 lagi kemahiran proses sains, iaitu kemahiran proses sains bersepadu. Maka, murid-murid perlu belajar lagi 6 kemahiran proses sains bermula daripada menggunakan perhubungan ruang dan masa sehinggalah mengeksperimen. Ini adalah 6 kemahiran proses sains bersepadu. Kita akan pergi satu persatu dan diharap murid-murid dapat membuat catatan dan boleh membanding bezakan ke-6 kemahiran proses sains ini. Kemahiran proses sains yang ketujuh ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apa itu menggunakan perhubungan ruang dan masa? Menggunakan perhubungan ruang dan masa bermaksud murid-murid dapat memerihalkan perubahan parameter. Apa itu parameter? Parameter ialah seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim, dan murid-murid boleh membuat perbandingan ini dengan masa. Bermaksud murid-murid boleh memerihalkan atau menyatakan sesuatu lokasi dan arah dengan masa. Murid-murid boleh menyusun peristiwa yang berlaku mengikut susunan masa atau kronologi. Murid-murid boleh menyatakan perubahan saiz dan bentuk dengan masa. Dan murid-murid boleh menyatakan perubahan isi padu dan jisim dengan masa. Bermaksud, apa sahaja perubahan yang melibatkan masa, itu adalah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh soalan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apabila soalan itu melibatkan masa, sebagai contoh soalan ini melibatkan minggu, ini bermaksud murid-murid telah diuji kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mari kita baca soalannya. Sekumpulan murid telah menjalankan penyiasatan ke atas sebatang pokok selama 5 minggu. Keputusan dijalankan telah direkodkan seperti maklumat di bawah. Okey, ini adalah maklumat yang diperolehi. Soalan pertama, nyatakan perbezaan bilangan daun bagi minggu pertama hingga minggu kelima. Baiklah murid-murid, murid-murid perlulah mencari perbezaan daripada jadual ini. Bagaimana cara untuk mencari perbezaan? Ya, murid-murid perlulah menolak bilangan daun dari minggu kelima dan minggu pertama. Maka 7 tolak 2, murid-murid akan mendapat jawapan 5. Baiklah, seterusnya, nyatakan hubungan antara masa dengan jumlah bilangan daun dalam tempoh penyiasatan selama 5 minggu. Ini adalah contoh soalan yang menggunakan perhubungan ruang dan masa. Bagaimanakah cara untuk murid-murid jawab soalan ini? Ya, murid-murid perlulah menerangkan apakah perubahan yang berlaku dari minggu, iaitu bermula ubah yang pertama, dan yang kedua ialah perubahan yang berlaku oleh bilangan daun bermula daripada minggu 1 hingga minggu kelima. Murid-murid perlulah menerangkan perubahan yang berlaku dari bilangan daun daripada minggu 1 hingga minggu kelima. Maka murid-murid perlu mengenal pasti dahulu pembeli ubah. Baiklah, pembeli ubah ialah maklumat penting dalam soalan. Ada 2 maklumat penting dalam soalan, iaitu minggu dan yang kedua ialah bilangan daun. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid baca daripada jadual dari atas. Minggu semakin bertambah. Bagaimana pula dengan bilangan daun? Bilangan daun juga semakin bertambah. Ya, murid-murid perlulah menyatakan dalam bentuk ayat perubahan tadi. So, cara nak menjawabnya ialah jika minggu bertambah, maka bilangan daun bertambah. Ini adalah cara untuk menjawab soalan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Seterusnya murid-murid, kemahiran yang ke-8 ialah mentafsir data. Mentafsir data bermaksud murid-murid boleh memberi penerangan yang rasional tentang sesuatu objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Terdapat 3 benda yang penting dalam mentafsir data. Pertama,
pola atau corak. Murid-murid perlu memahami pola atau corak sesuatu maklumat atau data. Sebagai contoh dalam gambar ini ialah carta palang. Apakah corak dan maklumatnya? Ya, sekiranya begini bermaksud semakin meningkat. Ini pula adalah meningkat dan menurun. Manakala yang ini meningkat dan sekata. Ini adalah cara untuk mentafsir corak. Seterusnya, murid-murid juga boleh menyatakan hubungan antara maklumat atau kita panggil sebagai tujuan, dan juga boleh membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, murid-murid boleh membuat ekstrapolasi sesuatu data, iaitu ramalan apa yang akan berlaku ataupun nilai seterusnya daripada data tersebut. Mari kita lihat contoh untuk murid-murid lebih memahami apa itu mentafsir data. Ini adalah soalan untuk mentafsir data. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan. Isi padu air yang tinggal di dalam bekas disukat. Hasil eksperimen yang telah dijalankan dicatatkan dalam jadual di bawah. Baiklah murid-murid, terdapat 4 jenis kotak dan isi padu air awal airnya adalah sama. Dan isi padu air yang tinggal dalam bekas adalah perkara yang dinilai atau diukur. Ini adalah hasilnya. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh soalan-soalan untuk mentafsir data. Baiklah murid-murid, daripada soalan ini, 4 jenis kotak ini dimasukkan ke dalam air yang isi padu awal airnya ialah 100 ml. Dan selepas beberapa minit, isi padu akhir air disukat dan ini adalah hasilnya. Baik, untuk menjawab soalan yang pertama, apakah tujuan penyiasatan ini? Cara menjawabnya ialah murid-murid perlu menulis dalam bentuk ayat seperti ini. Untuk menyiasat hubungan antara jenis kertas dan isi padu air yang tinggal di dalam bekas. Jenis kertas adalah pemboleh ubah yang pertama, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala isi padu air yang tinggal adalah pemboleh ubah yang kedua, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Bermaksud untuk menjawab soalan tujuan, murid-murid perlulah menulis jawapan seperti untuk menyiasat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang pemboleh ubah, kita akan pergi lebih lanjut dalam kemahiran mengawal pemboleh ubah selepas ini. Seterusnya murid-murid, apakah pola perubahan isi padu air yang tinggal di dalam bekas? Baiklah murid-murid, lihat pada jadual ini kerana soalan berpandukan kepada isi padu air yang tinggal di dalam bekas. Maka murid-murid lihat daripada kertas kotak sehingga kertas tisu. Apakah polanya? Jawapannya ialah ya, menurun 90, 80, 70, 50, semakin menurun atau berkurang. Jika plastik digunakan dalam bekas eksperimen ini. Soalan ketiga, jika plastik digunakan dalam eksperimen ini, ramalkan isi padu air yang tinggal di dalam bekas. Baiklah murid-murid, ini adalah soalan ekstrapolasi, salah satu komponen dalam mentafsir data. Soalan menuntut murid-murid untuk meramalkan berapakah isi padu air yang tinggal sekiranya objek lain iaitu plastik digunakan dalam eksperimen ini. Maka jawapannya ialah ya, tiada perubahan atau 100 ml kerana plastik merupakan bahan yang kalis air atau tidak menyerap air. Ini adalah contoh-contoh soalan mentafsir data. Seterusnya murid-murid, kemahiran yang ke-9, mendefinisi secara operasi. Apa yang dimaksudkan dengan mendefinisi secara operasi? Mendefinisi secara operasi ialah membuat taksiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang kita lakukan atau kita perhatikan, iaitu hasil daripada penyiasatan kita. Murid-murid perlulah mengambil kira dua perkara ini. Pertama, mendefinisi secara operasi perlulah berdasarkan pengalaman, iaitu ia hanya boleh dilakukan selepas eksperimen atau uji kaji dijalankan. Daripada situlah murid-murid membuat pendefinisi secara operasi. Kedua, murid-murid membuat pernyataan apa yang murid-murid lakukan dan apa yang murid-murid perhatikan. Bermaksud, murid-murid perlu melaksanakan dulu aktiviti atau eksperimen dan murid-murid membuat pernyataan daripada hasil eksperimen tersebut. Ini adalah contoh soalan mendefinisi secara operasi. Penyiasatan tentang kebolehan cahaya menembusi bahan X, Y dan Z. So ada 3 bahan di sini, X, Y dan Z. Ketiga bahan ini disuluh dengan lampu suluh. Dan ini ada hasilnya, X seperti ini, Y dan Z. Baiklah murid-murid, daripada eksperimen ini,
dapat dikenal pasti bahawa bahan X ialah lut sinar, bahan Y ialah legap dan bahan Z ialah lut cahaya. Baiklah, apakah definisi secara operasi bahan lut sinar, bahan legap dan bahan lut cahaya? Daripada penyiasatan atau gambar ini boleh menunjukkan bahawa bahan lut sinar ialah bahan yang membenarkan cahaya menembusinya sepenuhnya. Okey, ini adalah hasil eksperimen, jadi anda membuat pernyataan daripada hasil eksperimen ini. Okey, manakala bahan lut cahaya ialah bahan yang membenarkan cahaya menembusi sebahagian. Okey, sedikit cahaya sahaja menembusinya. Itu adalah bahan lut cahaya. Dan bahan legap ialah bahan yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. Ini adalah contoh soalan mendefinisi secara operasi. Seterusnya murid-murid, kemahiran proses sains yang ke-10, iaitu mengawal pemboleh ubah. Baiklah murid-murid, mengawal pemboleh ubah ini sangat penting kerana banyak soalan-soalan sains melibatkan pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah yang penting. Pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah apa yang diubah dalam penyiasatan. Yang kebiasaannya, penyiasat akan mengubah perkara ini di awal eksperimen atau sebelum melaksanakan eksperimen. Okey, murid-murid perlu kenal pasti dahulu apa yang diubah dalam eksperimen itu. Itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu apa yang diperhatikan selepas penyiasatan. Okey, hasil eksperimen, apa yang diperhatikan itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang tidak berubah sepanjang eksperimen. Baiklah, 3 pemboleh ubah ini sangat penting dan murid-murid perlu kenal pasti apabila melaksanakan eksperimen atau menjawab soalan kertas 2. Baiklah, kita lihat satu persatu macam mana untuk mengenal pasti pemboleh ubah ini. Ini adalah contoh soalan. Pertama, kelas 4 Hornet telah menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan penyedut minuman yang sama panjang untuk mengukur panjang salah satu sisi meja yang berbeza seperti rajah 1. Baiklah murid-murid, cikgu tandakan perkara yang penting di sini. Okey, penyedut minuman yang sama panjang. Okey, untuk mengukur salah satu sisi meja yang berbeza. Hasil penyiasatan direkodkan seperti jadual di bawah. Baik, ini gambar A, B, C. Kita dapat kenal pasti bahawa di sini sisi meja ini adalah berbeza. Bermaksud penyiasat mengubah apa ya di awal eksperimen? Ya, sisi meja. Okey, panjang sisi meja. Baiklah, seterusnya kita lihat hasil eksperimen. Bila sebut pada hasil eksperimen, murid-murid kena ingat balik apa pemboleh ubah yang berlaku pada hasil eksperimen. Ya, pemboleh ubah bergerak balas. Baik, tengok hasilnya. Meja A, bilangan penyedut minuman yang dapat diukur 10, B 15, C 20. Bermaksud ini adalah hasil eksperimen bilangan penyedut minuman yang dapat mengukur meja. Barulah kita lihat soalan. A, berpandukan pernyataan di atas, tuliskan pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Baiklah murid-murid, daripada maklumat kita kenal pasti tadi, kita kenal pasti bahawa pemboleh ubah dimanipulasi ialah pemboleh ubah yang diubah atau berbeza dalam eksperimen. Apa yang diubah dalam eksperimen ini murid-murid? Ya, panjang sisi meja. Apakah hasil eksperimen ini murid-murid? Apa yang diperhatikan bila kita ubah sisi meja tersebut? Ya, bilangan penyedut minuman yang dapat mengukur meja itu juga berbeza. Baiklah, dan yang terakhir, apakah pemboleh ubah dimalarkan? Apa yang sama sepanjang eksperimen ini? Ya, panjang penyedut minuman ataupun tinggi meja. Okey, itu adalah pemboleh ubah yang murid-murid perlu kenal pasti dalam soalan ini. Seterusnya murid-murid, kemahiran proses sains yang ke-11, iaitu membuat hipotesis. Membuat hipotesis ialah bermaksud murid boleh membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas,
yang difikirkan benar bagi menerangkan suatu perkara atau peristiwa. Penyiasatan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Baiklah murid-murid, kebiasaannya hipotesis ini dijalankan pada awal eksperimen. Murid-murid membuat dahulu anggaran ataupun jangkaan apakah hasil antara hubungan antara pemboleh ubah ini. Okey. Kemudian murid-murid uji dengan eksperimen. Apabila eksperimen telah selesai, murid-murid buat pernyataan sama ada hipotesis yang murid-murid buat pada awal tadi boleh diterima atau ditolak. Itu adalah dimaksudkan dengan hipotesis. Kita tengok contoh. Ini adalah satu eksperimen. Adam melakukan satu penyiasatan untuk mengetahui bilangan pergerakan dada rakannya ketika melakukan dua aktiviti berbeza. Okey, aktiviti A berjalan dan aktiviti B menaiki tangga. Baik, sebelum Adam melakukan aktiviti ini atau eksperimen ini, Adam membuat dulu hipotesis. Okey. Jadi hipotesis Adam ialah semakin bertambah cergas sesuatu aktiviti, semakin bertambah pergerakan dada dalam 1 minit. Adam belum lagi melaksanakan eksperimen atau aktiviti ini, tetapi Adam telah membuat hipotesis. Ini kita namakan sebagai hipotesis atau pernyataan awal. Okey, bermaksud kat sini pemboleh ubahnya ialah keaktifan aktiviti, pemboleh ubah yang pertama atau jenis aktiviti, dan yang kedua ialah pergerakan dada dalam 1 minit. Macam mana Adam ingin tahu bahawa hipotesis ini diterima atau ditolak? Ya, Adam melaksanakan aktiviti tersebut. Maka Adam pun melaksanakan aktiviti tersebut. Adam kenal pasti bahawa bilangan pergerakan dada aktiviti B lebih tinggi berbanding A. Itu pemerhatian yang Adam dapat buat. Kerana B 60 kali dalam 1 minit, A 20 kali dalam 1 minit. Berdasarkan keputusan ini. Okay, soalan B pula, nyatakan inference kamu daripada pemerhatian di atas. Okay, jawapan yang sesuai ialah kerana aktiviti B lebih cergas berbanding aktiviti A. C. Nyatakan dua maklumat atau pemboleh ubah yang dapat dikumpulkan dari penyiasatan ini. Okay, bermas. Jawapannya ialah jenis aktiviti dan bilangan pergerakan dada dalam seminit. Dan yang terakhir D. Apakah hubungan antara dua maklumat yang terpasi ini? Okay. So, jawapannya ialah semakin bertambah cergas aktiviti, semakin bertambah pergerakan dada dalam 1 minit. Ini selepas Adam melaksanakan aktiviti ini, maka Adam boleh membuat hubungan ini. Maka Adam bandingkan dengan hipotesis yang dia telah dibuat sebelum ini. Sama murid-murid, maka hipotesis tersebut adalah boleh diterima. Okey murid-murid, bagaimana pula berlaku sekiranya hipotesis Adam tersebut lain dengan keputusan eksperimen ini? Maka Adam perlulah menyatakan di sini bahawa hipotesis ditolak. Okey murid-murid. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke KPS yang terakhir, iaitu mengeksperimen. Mengeksperimen adalah rangkuman kesemua KPS-KPS yang kita belajar daripada KPS 1 memerhati sehinggalah membuat hipotesis. Maksud, seorang yang membuat eksperimen telah melaksanakan hampir kesemua KPS-KPS tersebut. Apa itu mengeksperimen? Mengeksperimen terbagi pada 3, iaitu merancang eksperimen, itu melibatkan mengetahui masalah atau menyatakan masalah, mengenal pasti pemboleh ubah, membuat hipotesis dan menyenaraikan alat radas dan bahan. Kemudian melaksanakan penyiasatan, melibatkan langkah-langkah penyiasatan, menyatakan keputusan penyiasatan, merekod, menganalisis dan mentafsir data. Dan yang terakhir, membuat rumusan penyiasatan, iaitu membuat kesimpulan daripada penyiasatan yang dilakukan. Ini adalah 3 komponen penting dalam mengeksperimen. Baiklah murid-murid, itu adalah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga murid-murid mendapat manfaat daripada 6 kemahiran proses sains yang kita belajar pada hari ini. Dan seterusnya, murid-murid boleh menjawab soalan dan melaksanakan aktiviti sains dengan lebih baik. Sekian dulu daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.